Apa yang Nabi larang kena tinggal. Ini dipanggil syariat. Syariat berdasarkan hadis, kan, sabdaan Nabi ataupun perbuatan Nabi. Jadi ada perkara yang Nabi tunjuk ni, perkara itu dipanggil wajib. Ada kalanya perkara yang Nabi suruh ni ataupun tunjuk ni sunat. Ada juga perkara yang Nabi tunjuk benda ni harus. Tiga tu je boleh buat. Wajib, sunat, harus. Kemudian ada perkara yang Nabi tegah. Yang tegah ni haram, itu yang pertama. Yang keduanya makruh. Yang ketiganya apa dia? Haram, makruh. Yang ketiga khilaful aula. Tahu khilaful aula? Yang menyalahi utama. Yang utama ni macam contoh gini. Semayang witir paling sikit 3 rakaat. Betul? Sekurang-kurang. Paling khilaful aula 1 rakaat. Faham tak? Jadi benda yang Nabi kata tak buat ni, khilaful aula tu Nabi tak buat. Nabi buat benda sunat, benda fardu. Benda khilaf Nabi tak buat. Makruh pun Nabi tak buat. Jadi ada kalanya benda yang Nabi larang ni dia duduk di hukum haram. Ada kalanya hukum dia makruh. Makruh pula ada dua, makruh tahrim, makruh tanzih. Ada kalanya benda yang Nabi tak bagi buat ni khilaful aula. Ada 3 perkara lah. Ada 3 perkara berkaitan benda tegahan Nabi. Habis. Kemudian dia kata inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa ma takul lil khainina khasima. Kata Allah surah An-Nisa ayat 105. Ini dalil Quran ni. Dia kata apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab. Al-Kitab ni salah satu nama Quran. Selain daripada Al-Quran, nama dia Al-Kitab. Selain daripada nama Al-Kitab, nama dia apa dia? Apa dia? Al-Kalam. Boleh lah tu. Yang lagi apa? Al-Furqan. Lagi Al-Huda. Dia ada lebih kurang 10 nama Quran ni. Tapi masyhur kita panggil Al-Quran lah kan. Masyhur. Tu orang panggil Al-Quran, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Kitab. Ni dia sebut Al-Kitab. Dengan kebenaran untuk engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang ditunjuki oleh Allah. Makna dia apa yang terkandung di dalam Al-Quran ni ada hukum. Sebab tu Quran ni dia ada hukum hakam. Seperti mana kitab Taurah dia ada hukum hakam. Seperti mana kitab Injil dia ada hukum hakam. Yang tak ada hukum hakam ni kitab Zabur. Zabur ni dia tak ada hukum hakam, dia kisah. Dalam Quran ni kisah ada, hukum hakam ada, perumpamaan pun ada. Jadi Quran ni melengkapi ya. Jadi apa yang Allah Ta'ala suruh hukum di dalam Al-Quran, tunjuklah, ajar orang. Jangan kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Ini dalil mengatakan hukum ini sumber dia Al-Quran. Itu dalil dia. Jadi kalau orang kata dalil orang Islam ni Quran, mana bukti dia? Ayat kita baca tadi ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian inna anzalna ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Ini dalil dia. Surah An-Nisa ayat 105. Nas-nas di atas, yakni nas ayat Quran surah Al-A'raf, surah An-Nisa, surah Al-Hajj, surah An-Nisa ni dipanggil nas, dalil-dalil. Di atas memerintahkan supaya mengikut apa yang diturunkan oleh Allah
dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sunnahnya sebagai hukum kepada semua yang berkaitan dengan muamalat. Muamalat ni kira bicara sesama manusia. Sebab tu kira bicara sesama manusia ni ada buat jual beli, ada buat gadai menggadai, pinjam meminjam tu semua tu dipanggil muamalah. Kita buat kira bicara dengan manusia. Dan juga melarang daripada melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Oleh itu sesiapa yang memilih hukum-hukum yang lain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bermakna dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nampak tu bahaya tu. Quran ni dia tak boleh tolak lah. Sebab tu apa yang terkandung dalam Quran tu kena ambil. Kalau kita pergi kata hukum selain hukum Allah ni lebih adil, kufur, jadi kafir. Jaga tu. Tak buat masalah lain. Kita tak melaksanakan hukum yang ada dalam Quran, bukan kita tolak. Jangan kata oh tak sesuai, tu tolak tu. Hukum Allah ni sampai kiamat sesuai. Hukum manusia ni ada tempat yang sesuai, ada tempat yang tak sesuai. Sebab tu orang duk tikai kan hukum manusia ni. Ada hukum yang kita rasa macam adil tu, ada hukum yang kita rasa tak adil. Baru ni dia duk viral, ada seorang tu dia curi duit masjid kan, RM2 kena penjara 2 tahun. Ada tak? RM2 ada ambil 2 tahun kena. Hukum manusia. Sebab tu kalau hukum Allah, Curi ni potong tangan. Tapi sebab nisab tak sampai, dia kena takzir. Takzir ni ikutlah kita nak buat, terpulang pada pemerintah RM2. Lepas tu kena tanya pula dia curi sebab apa? Sebab dia tak ada makan dulu. Dia kena tengok habis baru adil. Ini jatuh 2 tahun. Naya kawan tu. Walaupun dia makan free dalam penjara. Dalam penjara tak kena bayar kan? Tapi adil tak? Tak adil. 2 tahun. Naya. Curi susu di supermarket. Nak buat anak susu kan? Nak bagi kat anak. Kena tangkap. Penjara. Denda RM20,000 ke apa pun tak tahu. Ni hukum manusia. Sebab tu saya sebut, setiap hukum manusia, kalau kita kritik, tak jadi kafir. Kita kritik ini tak kena ni hukum macam ni. Kita kritik boleh sebab hukum manusia. Tapi hukum Allah kalau kita kritik, rosak akidah. Jadi kafir. Sebab Allah ni Tuhan yang mencipta sekalian alam, dan Allah Maha mengetahui mana yang lebih layak bagi manusia. Sebab tu tak boleh. Tu dia kata tu, orang yang memilih hukum-hukum lain daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, orang tu sesat di dalam kesesatan yang jauh. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada lagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat di dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Jaga molek tu. Tu ini akhir zaman ni memilih hukum yang dicipta oleh manusia daripada memilih hukum Allah. Berat. Sesat yang jelas. Sebab tu jangan, kalau orang kata hukum Quran ni terbaik, pasal apa tak buat? Itu masalah lain. Bukan dia tolak, dia tak buat. Dia nak kena beri penerangan. Itu masalah lain. Cuma jangan pertikai hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu hukum dalam Quran, orang yang berzina kan, sama ada dia ni lelaki ataupun perempuan, dan dia belum berkahwin sebab 100 rotan. Tu hukum Quran ke hukum manusia? Quran. Kita kata zalim. Kita zalim ke Allah zalim? Kita zalim. Kita kata tak adil, hukum ni kesian kat kawan tu. Kena rejam sampai mati. Kesian. Mencuri potong tangan, habislah tangan orang Islam buat sup. Jangan. Bahaya macam tu. Buruk sesat yang nyata. Ingat tau, tu Quran. Sebab kita sumber. Habis dalam tu.
Dalil daripada as-sunnah, daripada hadis pula. Terdapat banyak hadis mengenainya, antaranya hadis riwayat Al-Bukhari. Mana Imam Bukhari, hadis yang ke-2797. Dan hadis Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari, Al-Bukhari lah. Hadis yang ke-1835 dia daripada Abu Hurairah. Hadis ni sumbernya daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallaha." Nabi kata, sesiapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan sesiapa yang menderhakai aku, maka sesungguhnya dia telah derhaka Allah. Jadi mudah dia, orang yang anti hadis ni derhaka tak kepada Allah? Derhaka. Tapi kenapa ada golongan yang anti hadis? Sebab dia tak faham ayat ni. Betul? Kalau dia faham ayat ni, dia tak tolaklah hadis. Sebab hadis tu Nabi. Betul? Nabi kata, siapa taat kepada aku, dia taat Allah. Siapa derhaka aku, dia derhaka Allah. Siapa yang tidak mengikut sunnah aku, bermakna dia ni kacau ni. Tiba-tiba dia tolak hadis, dia hanya memakai Al-Quran saja. Dia ni sebenarnya sesat yang nyata dan dia penderhaka kepada Allah. Itu jawapan dia lah. Sebab tu jangan masuk kumpulan anti hadis. Kalau kumpulan anti semut tak apa. Anti lipah tu boleh jangan anti hadis Habis. Kemudian yang kedua dalil dia, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, di bawah kekuasaannya, tidak beriman seseorang daripada kamu, tak dinamakan kamu itu beriman sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Maknanya bukan dia ikut hawa nafsu, dia ikut benda yang aku cerita. Itulah tanda keimanan. Nampak tak? Jadi orang duk ikut hawa nafsu ni lebih daripada ikut Nabi ni, dia ni orang yang tak beriman. Tak beriman ni dia ada dua. Satu, tidak beriman yang sempurna. Yang keduanya, tidak beriman ni makna kafir. Kalau dia iktikad benda yang nafsu dia suruh ni lebih baik pada benda yang Nabi suruh, jadi kafir. Tapi dia ni tak boleh nak lawan nafsu dia. Dia tahu benda yang Nabi suruh tu baik, tapi dia ni tak boleh kawan nafsu dia. Dia tak jadi kafir, dia fasik. Faham tak tu? Tu kita kena letak Allah dan Rasul ni di atas. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Hadis 40, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Imam Nawawi nama apa? Dia cerita dah itu ni. Nama apa? Nawawi. Nama apa Imam Nawawi? Nama apa? Itu saya cerita dah. Nawawi ni bukan nama dia, ni nama kampung dah. Dia dilahirkan di sebuah kampung yang nama kampung tu Nawa. Kampung Nawa. Jadi Imam Nawawi, imam yang dibangsakan kepada kampung Nawa. Nama dia? Mana? Yahya. Ayah dia nama? Syapawi pula dah. Ayah dia nama apa? Syaraf. Yahya bin Syaraf. Tu nama betul dia. Gelaran dia imam. Gelaran dia Mahyuddin. Tu salah satulah. Ataupun Syarafuddin. Tu gelaran apa ni? Imam Nawawi. Dia mazhab Syafi'i. Dia bermazhab Syafi'i. Okey, dia kata hadis ni hadis sahih. Baik. Kemudian yang ketiga, Abu Daud. Makna dia dalam kitab Sunan Abu Daud. Tadi dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang ni pula dalil dia ada di dalam Sunan Abi Daud. Kita hadis
Hadis yang ke-4907. Dan hadis Imam Tirmizi. Hadis Imam Tirmizi ini nama kitab dia Jami'ut Tirmizi. Hadis yang ke-2678 meriwayatkan hadis alaikum bisunnati. Artinya, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, dengan hadisku. Mana sunnah ni boleh jadi hadis. Hadis tu makna dia perkataan aku, perbuatan aku, pegang tak tu. Nabi kata. Itu riwayat Imam Abu Daud. Kemudian yang keempat, Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis ke-1218 dan Sunan Abu Daud hadis yang ke-1905 dan hadis Imam Malik. Imam Malik ni ada hadis 24,899 di dalam kitabnya Al-Muwatta. Nama kitab hadis Al-Muwatta meriwayatkan hadis taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu satu perkara, yang mana satu perkara ini selagi kamu berpegang dengannya, kamu sekali-kali tidak akan sesat, iaitu kitab Allah, Quranah, dan sunnahku, yakni hadisku. Itu dalil dia. Dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah di atas jalan jelas, di atas jelas menunjukkan betapa wajibnya mengikut hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya, nya Allah, kepada hamba-hambanya Allah, dan juga yang disyariatkan melalui lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Semua yang kita baca tadi, itulah bukti suruh berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis. Jadi siapa-siapa yang berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis, bermakna dia mengikut dalil ni lah. Dalil yang kita baca ayat-ayat ni daripada hadis dan juga ayat Quran. Itu dalil dia. Mana siapa-siapa yang berpegang dengan Quran memang kenalah pegangan dia tu. Sebab ada dalil Quran, ada dalil hadis. Habis cerita tu. Ini kita masuk cerita baru. Dia kata pengenalan beberapa istilah fiqh. Dalam fiqh ni dia ada istilah-istilah. Jadi kena ingat ni benda ni. Sekali orang tanya, harus tu apa? Haruslah. Wajib tu apa? Wajiblah. Tak jadi. Dia kena ingat wajib tu apa? Tu istilah. Wajib tu nama istilah. Tengok. Sebelum memulakan bab-bab fiqh, sebelum kita nak mula bab-bab fiqh ni, dia kata, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, dengan fiqh. Bab fiqh ni dia luas tau. Masalah yang berkaitan dengan fiqh ni pun banyak. Jadi sebelum nak mula bab fiqh ni, maka mestilah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah fiqh. Istilah yang diguna pakai dalam ilmu fiqh, yang menjadi berkisarnya semua masalah-masalah fiqh. Berkisar ni duk pusing kot tu lah masalah ni. Dia tak boleh lari dah. Tu panggil berkisar. Istilah-istilah tersebut ialah pertama fardu. Istilah dia panggil dia fardu. Fardu tu istilah fiqh lah tu. Apa makna fardu? Fardu ialah apa yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan secara putus, dipanggil jazim. Putus. Qat'i, putus.
Tu kata fardu. Setiap benda yang Allah Ta'ala suruh buat dan benda ni putih, mesti kena buat, dipanggil fardu. Okey? Pelakunya, bila buat benda ni, orang yang buat benda fardu ni diberikan pahala dan dikenakan azab kepada yang meninggalkannya. Tu kalau tak buat, kena azab. Kalau buat, kena dapat pahala. Bukan kena, dapat pahala. Tak buat, kena siksa. Itu dipanggil fardu. Nampak tak? Benda yang jadi tuntutan yang putus. Ni tak boleh nak kata, nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Tak boleh. Yang ni tuan-tuan kena, puan-puan kena guna kalimah macam ni. Wajib buat. Mesti. Tu fardu ni. Sembayang 5 waktu tu fardu ke sunat? Fardu. Mesti kena buat. Betul tak? Bila tak mau buat? Boleh tak buat? Tak boleh? Oh. Mesti kena buat tengok. Tak ada kata tak boleh buat? Adalah. Uzur tak kena buat. Tapi nak cerita kalau tak uzur, mesti. Betul. Uzur pula dia kena tengok syarak yang bagi. Bukan kita buat uzur tu. Macam kita tak mau pergi mengajar cikgu kan, ambil MC. Kan? Kita nak pergi minta MC tu. Yang ni tak, Allah bagi MC tu. Baru kita boleh tinggal. Allah bagi uzur. Kita boleh tinggal pasal syarak yang bagi. Tapi bila uzur tu tak ada, tak boleh tinggal. Faham tak tu? Mesti. Fardu. Ini benda fardu pun tak buat. Jam lah. Benda fardu, benda yang semestinya hang buat. Kalau tak buat, kena seksa. Faham tak? Buat dapat pahala. Tu dipanggil fardu. Contohnya ibadah puasa. Puasa ni Ramadan lah, baru fardu. Puasa Isnin Khamis dia tak fardu. Tak? Buat dapat pahala. Tak buat, tak ada apa-apa. Kan lagu mana? Tak buat rugi lah. Kalau tak ada apa-apa ni, memang tak buat terus lah. Kan? Mana buat dapat pahala. Tak buat, tak buat rugi besar. Kan? Kalau orang Kedah kata, rugi nak mampui. Orang Kedah kata lagu tu, supaya hang buat. Pasal apa? Esok hang menyesal. Benda tu sunat. Kita buat dapat pahala, tak buat rugi. Hang balik sana, orang yang buat tu hang tengok dia dapat kelebihan tu, hang menyesal. Silap aku tak buat dulu. Tu dipanggil sunat. Yang ni mesti. Dipanggil puasa fardu. Puasa fardu boleh jadi puasa Ramadan. Puasa fardu boleh jadi puasa nazar. Tahu tak? Puasa nazar tu fardu lah. Kan? Puasa qada tu semua fardu. Puasa qada tu fardu. Sebab tu bila puasa fardu haram buka. Tak boleh buka. Puasa sunat boleh buka. Kan? Buka dengan sebab nak pergi makan kenduri boleh. Kita puasa, kawan kita kata jom pergi makan kenduri. Dia kata pasal apa hang tak abang tak ada kenduri? Aku puasa ni. Alah, puasa sunat buka je. Kan? Lagipun depa masak sedap ayam masak merah. Dia kata ya ke? Bolehlah buka. Tak berdosa. Faham tak? Sebab puasa sunat. Ni puasa Ramadan pergi buka. Dia kata jomlah makan. Aku puasa Ramadan. Tak apa buka. Haram. Hak suruh tu haram, hak buka tu haram. Jangan puasa fardu. Kecuali uzur syar'i. Nampak tak tu? Tu contoh fardu. Syariat Islam telah menuntut kita menunaikannya puasa dengan tuntutan secara putus. Mana dia? Seperti mana firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam. Kutiba tu diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa. Puasa apa? Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ni orang panggil tuntutan putus. Suruh buat dipanggil fardu dalam istilah fiqh. Benda fardu, faham lah? Benda yang mesti kena buat. Tak buat, berdosa. Buat, dapat pahala. Itu fardu. Ingat mana tu? Itu istilah dia. Tu bila kata, pilah semayang. Semayang tu wajib Semayang apa? Semayang fardu. Semayang sunat, tak wajib. Pilah buat. Kalau orang buat dapat pahala banyak, itu sunat. Bukan fardu. Jadi kena faham istilah fardu. Belajar ilmu ni, dia ada fardu,
Fardu kifayah, dia ada fardu ain. Tapi dua-dua fardu. Fardu kifayah pun fardu lah. Fardu ain pun fardu juga. Wajib. Ni ilmu kita belajar ni, ilmu fardu apa ni? Fardu ain tu. Kan fardu kifayah lah. Mesti kena mengaji. Tak mengaji masuk neraka tu. Pasal berdosa. Bila berdosa kena azab. Nampak tak? Kena beringat benda fardu. Oleh itu, apabila kita berpuasa, maka diberikan balasan syurga. Siapa yang berpuasa kerana Allah lah. Jangan puasa kerana manusia pula, kerana Allah. Maka dia kata akan dikenakan azab di dalam neraka sekiranya tidak berpuasa. Kita baca depan dah. Dia kata siapa yang oleh itu apabila kita berpuasa maka diberi balasan syurga, dan sekiranya tidak berpuasa maka dikenakan azab di dalam neraka. Itu fardu. Boleh faham tak? Sebab tu jangan tinggal puasa fardu. Cuma puasa sunat ni, kalau nak puasa, kalau ada suami kena minta izin suami. Ingat molek tu. Jangan duk buat warak pula. Nak puasa, abang kata jangan puasa. Lantak kat abang lah. Saya nak puasa juga. Abang ni jahil murakab. Jangan duk kata tok lelaki lagu tu. Sebab tu kewajipan kena minta izin dia puasa sunat. Kena dia bagi izin baru boleh puasa. Kalau dia tak beri izin tak boleh puasa. Kecuali puasa fardu. Puasa Ramadan, abang saya nak puasa Ramadan tau. Tok lelaki kata jangan. Bodoh untuk lelaki jadi. Wajib, tak payah minta izin pasal benda fardu. Sebab tu kalau main mengaji ni, kalau fardu ain tak payah minta izin. Kalau dia tak beri pun boleh pergi. Sebab dia tak nama derhaka. Dia derhaka ni bila benda tu harus. Faham tak? Benda tu sunat, kita kena minta. Tu hak dia. Tapi kalau benda tu wajib, dia mesti kena bagi. Kalau dia tak bagi, kita keluar juga. Tidak dinamakan nusyus. Tak panggil derhaka. Faham tak tu? Ni kadang-kadang suami saya tak beri pergi mengaji. Pasal apa? Tak tahulah. Dia takut kena colek. Umur 60 lebih siapa nak colek Nambui ngada-ngada. Ni contoh, jangan marah pula. Tapi nak cerita, boleh tak langgar perintah suami? Boleh lah kalau benda tu fardu. Kalau benda tu sunat tak boleh. Kena minta izin lah. Suami kata janganlah puasa. Abang saya nak puasa juga ni. Tak payahlah. Tak payah puasa lah. Tapi suami ni kalau kita minta puasa dia bagi. Cuma jangan tak masak nasi pula. Lagi buat puasa tidur je. Tak masak nasi ke? Puasa. Berdosa. Sebab tanggungjawab suami itu fardu. Menunaikan hak suami itu fardu tau. Sunat puasa tu sunat. Hang tinggal benda fardu buat benda sunat, dosa besar. Sebab tu kena minta izin dia. Jadi suami pun kalau dia tahu kita puasa, dia pun tak suruh lah kita buat kerja berat. Kita pun pandai kan. Malah lah tu. Jadi kita cuma makan kat luar. Okey lah. Itu kaedah dia. Memang sungguh gitu. Kalau benda fardu, kok mana pun kena buat. Jadi puasa ni boleh jadi fardu, boleh jadi sunat. Jadi beza fardu masuk neraka tak buat, buat dapat pahala. Sebab tu dalam syurga dia ada satu pintu, nama dia Babu Rayyan. Pintu untuk orang masuk, orang yang berpuasa. Orang tak puasa tak masuk pintu tu, dia masuk pintu lain. Pintu tu untuk orang puasa saja. Lebih-lebih lagi puasa fardu lah. Habis. Itu yang pertama, dipanggil istilah dalam fiqh dipanggil fardu. Okey. Kemudian yang keduanya dipanggil wajib. Istilah dia wajib. Di sisi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni mazhab kita lah. Wajib dan fardu adalah sama. Ni mazhab Syafi'i. Kadang-kadang sembahyang tu wajib yang fardu tu. Kadang-kadang kita tak kata sembahyang tu wajib, kita sembahyang fardu tu. Jadi fardu dengan wajib makna yang sama. Buat dapat pahala, tinggal kena seksa. Dalam mazhab Syafi'i dia sama saja. Wajib dan fardu itu benda yang sama. Kedua-duanya sama kecuali dalam ibadah haji. Wajib haji lain, fardu haji lain. Dalam bab haji lain, pada bab haji sama aja. Wajib pun sama, fardu pun sama. Benda yang sama lah. Jadi kalau orang kata wajib semayang 5 waktu, betul.
fardu sembahyang 5 waktu ni. Betul juga. Sebab benda tu makna dia sama. Makna apa? Buat dapat pahala, tinggal kena seksa. Boleh faham? Tu mazhab Syafi'i. Contoh dia kata, dalam bab haji ni dia tak sama kan. Wajib dalam masalah haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan tidak membawa kepada luput dan batalnya ibadah haji. Itu wajib dalam bab haji. Dalam haji wajib buat benda ni. Tiba-tiba kita tak buat benda tu. Jadi bila tak buat, dia kata perkara yang kita tinggalkan itu tidak membawa kepada luput haji. Haji itu tak jadi, tak berlaku lagu tu. Dan batalnya ibadah haji. Ibadah haji kita batal sebab kita tak buat benda wajib. Salah. Benda wajib ni tidak meluputkan ibadah haji dan tidak membatalkan ibadah haji. Contohnya, melontar anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah. Jamrah pertama dipanggil jamratul ula. Lepas tu jamratul wusta. Lepas tu jamratul akhir. Jamratul apa? Ingat tak pasal pergi haji? Jamratul Aqabah. 3 tu. Jadi melontar tu benda perkara wajib haji. Dia buat contoh kata, melontar anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah, berihram di miqat. Berihram ni niat haji ataupun niat umrah di miqat. Tempat niat lah. Miqat ada 2 kan? Satu panggil miqat apa? Zamani. Yang kedua miqat makani. Biasanya kita ni miqat makan lah. Tempat niat umrah, tempat niat haji kan. Kalau kita naik flight, ya lam-lam kan. Betul ya? Ya lam-lam. Kalau kita daripada Madinah, tempat niat dia nama apa? Bir Ali kan. Kalau kita daripada Taif, tempat niat tu apa? Qarnum Manazil. Betul? Qarnum Manazil. Dia ada Zul Hulaifah apa? Betul ya? Kalau kita duduk di tanah haram, nak niat dia Tan'im. Satu. Lagi Hudaybiyah. Lagi Ja'ranah. Betul tak? Tu tempat-tempat niat lah. Orang yang duduk Mekah mesti keluar sampai situ lah, baru dia boleh niat. Tu panggil miqat makani. Okey. Dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara wajib haji. Banyak lagi lah. Ni contoh 2 saja. Dia kata melontar di jamrah, berihram di miqat, itu perkara wajib haji. Bukan fardu haji ya. Wajib haji. Maknanya dia kalau tak buat benda ni, haji tu tak luput. Haji tu tak batal. Cuma kena bayar dam berbala tu dah. Faham tak tu? Haji tetap jadi. Dia kata oleh itu, apabila seseorang yang menunaikan haji meninggalkan perkara-perkara wajib di dalam ibadah haji, hajinya tetap sah. Haji dia tetap sah, lulus. Tetapi ia dianggap sebagai seorang yang berlaku tidak elok di dalam ibadah hajinya, dan dia wajib membayar fidyah dengan menyembelih binatang ternakan. Dam ni kan. Faham tu? Dia kena bayar dam, baru sempurna. Tapi haji dia kalau tak bayar pun sah. Faham tak? Cuma dia ni macam orang tak bagus sikit lah dalam ibadah ni. Manakala fardu di dalam ibadah haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan luput dan tak sah ibadah haji tersebut. Ni kena jaga molek. Benda wajib haji kalau tinggal, dia tak jadi masalah, haji tetap sah kan. Tapi kalau fardu haji tinggal benda ni, tak jadi terus haji tu. Jaga tu. Sebab tu dia ada beza tu, fardu dengan wajib haji tu. Dalam bab lain sama je. Bab haji ni dia ada beza. Sebab tu benda fardu mesti kena buat. Tak buat, tak jadi haji. Contoh dia. Dia kata, seperti contohnya berwukuf di padang Arafah. Berwukuf ni berhenti kan, seketika di dalam kawasan yang dipanggil Arafah. Luar pada padang Arafah tak jadi. Mesti kena buat benda ni. Berwukuf di padang Arafah, yang tempat kita duk pergi berdoa tu lah, nak bertemu jodoh tu. Amboi, gini tu.
Nampaklah makcik tu orang Ampang. Ini doa. Kan? Makcik doa untuk siapa tu? Untuk cucu. Tak, untuk saya sendiri lah. Oh, dahsyat makcik ni. Dah lah balik jumpa tak? Dia kata bertemu jodoh sungguh. Oh, makbul doa dia. Kan? Jangan main tempat tu. Pasal orang duk kata tempat tu pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia berkata bertemu di Jabal Rahmah tu lah. Pertemuan tu. Kan dia turun di Taif, orang di India, di Jeddah. Kata Siti Hawa ni turun di Jeddah. Nabi Adam di India tu, Hindi tu. Jadi berjalan bertemu di Jabal Rahmah. Tu yang banyak orang duk pergi berdoa minta bertemu jodoh tu. Di situ lah. Ada yang tak bertemu sampai ke sudah. Mati gitu ya. Doa dia tak makbul. Nak buat macam mana kan? Rezeki dia tak bertemu jodoh. Di dunia lah. Di dalam syurga dia bertemu. Sebab tu ingat, kalau tak kahwin di dunia ni, syurga tu tak kahwin tau. Tak kahwin. Memang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita tak kahwin lah, maksud dia, ada orang perempuan ni dia tak kahwin sampai ke mati. Jadi dia akan berkahwin juga di dalam syurga. Iaitu lelaki dunia yang diberi pilih kepada dia. Ataupun lelaki ni yang pilih. Allah Ta'ala beri pilih, dia ambil. Dapat dia. Kalau dia di dunia ni tak kahwin lah. Tapi kalau dia kahwin, dia dapat kat lelaki dia lah. Lelaki dia di dunia tu. Tapi dengan syarat dia jangan menikah lain lah. Perempuan ni jangan kahwin lain. Kalau dia kahwin lain, dia kena pilih. Nak suami dulu ke suami baru. Dia kata nak suami baru lah, misai tebal sikit. Ikut lah. Kan tak ada masalah. Jadi suami dia hak lama tu boleh orang lain lah. Sebab tu orang perempuan kalau boleh jangan kahwin lain. Pesan siap-siap, jangan kahwin lain. Orang lelaki tak apa. Tak, sebab dia boleh kahwin 4. Ni cerita betul lah, jangan tu marah pula. Orang perempuan kalau boleh jangan. Kalau sayang ketuk lelaki tu lah. Kalau tak sayang tu pulang. Ni cerita dia nah. Ingat boleh, berwukuf di Padang Arafah fardu haji, bukan wajib haji. Bila sebut fardu, tak wukuf, tak jadi terus haji tu. Boleh faham tu beza dia. Kalau wajib haji, tak buat pun jadi haji tu. Kalau fardu haji, tak buat, tak ada terus haji tu. Tu kena ingat tu. Tu beza fardu haji dengan wajib haji. Tawaf wajib. Contoh dia berwukuf di Padang Arafah, tawaf wajib. Dia ada tawaf sunat kan? Ni tawaf wajib ni fardu haji. Dan lain-lain fardu lagi. Ni kena tengok dalam bab haji lah. Cuma dia buat contoh kita faham wajib tu. Okey. Apabila seseorang meninggalkannya, yakni fardu haji. Contoh dia tadi, wukuf di Arafah dia tinggal. Ataupun tawaf wajib dia tinggal. Ketika menunaikan haji, maka hajinya batal dan tidak sah. Yang ni lah orang panggil haji Malboro. Tahu? Kan biasa orang pergi haji, nak haji apa? Mabrur. Dia tak dapat, dia dapat Malboro. Sebab dia tinggal benda fardu. Jaga molek tu. Sebab tu kena kurusuh haji ni. Jangan duk buat pandai-pandai. Kena kurusuh tanya orang yang duk pergi haji ni, tanya benda-benda gini. Kena reti. Fardu haji dengan wajib haji. Kita duk pergi buat umrah. Umrah pun ada perkara yang bila kita tak buat, tak jadi umrah tu. Ada perkara yang bila kita buat, benda ni salah, kena bayar dam. Kena beringat lah benda-benda gitu no? Habis. Itu istilah yang kedua dipanggil wajib. Jadi mudah nak ingat, kalau mazhab Syafi'i, wajib dengan fardu tu benda yang sama. Kecuali dalam bab haji. Boleh? Okey. Kemudian yang ketiga dipanggil fardu ain. Fardu tapi dia tambah belakang dia ain. Tadi fardu dah. Betul tak? Fardu tu benda yang mesti kena buat. Cuma dia ada beza ain. Fardu ain. Fardu ain ialah tuntutan wajib ke atas setiap individu mukallaf. Setiap orang yang dia ni tersenarai sebagai orang mukallaf, dia dituntut suruh buat benda ni. Benda tu dipanggil fardu ain. Tuntut pula secara putus, jazim, seperti sembahyang fardu, puasa Ramadan, haji bagi yang berkemampuan dipanggil wajib, fardu ain.
Fardu, tuntutan yang putus dikenakan kepada setiap individu. Individu pula yang mukallaf, yang cukup syarat. Kalau dia tak cukup syarat, dia tak tuntut. Sebab tu syarat mukallaf berakal. Jadi kalau orang ni, individu ni, dia tak ada akal. Kalau bahasa lah ni dipanggil waya putih. Bila dia waya putih, dia tak kena semayang lah. Sebab tidak dituntut putih. Sebab waya dia putih. Sebab dia bukan mukallaf. Ataupun kanak-kanak yang belum balik, dia tidak dituntut putus. Makna dia tak buat pun tak apa. Pasal tak cukup syarat mukallaf balik. Nampak tak? Jadi nak kata fardu ain ni mesti orang tu mukallaf. Individu itu mukallaf. Barulah wajib ataupun fardu ain ni kena. Seperti sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang berkemampuan. Apa dia? Berkemampuan ni dua lah. Kemampuan dari sudut keuangan. Pergi balik ada belanja untuk dia, dan belanja orang yang wajib di bawah tanggungan dia. Fardu takdir lah, dia ada duit untuk pergi haji, pergi dan balik untuk dia. Anak bini di rumah tak ada makan, tak wajib. Sebab dia mesti lebih pada tu. Faham tak tu? Untuk diri dia pergi dan balik cukup. Jangan pergi saja, balik kena minta sedekah, tak wajib pergi. Faham tak tu? Ataupun pergi dan balik tu ada, cuma duit nak tinggalkan anak bini tak ada, tak wajib. Mana tuntutan wajib tak berdosa kalau dia tak pergi. Sebab tak ada kemampuan untuk tinggalkan nafkah orang yang wajib beri nafkah. Boleh faham tak? Ini sampai gadai sana gadai sini tak payah. Dia tak payah pergi. Sebab dia tak berdosa. Ni ada semua cukup tak pergi. Yang ni berdosa. Dia ada kemampuan. Kalau macam kita hari ni, dia kena tambah satu lagi benda, dipanggil kota haji. Tak dapat kota tak boleh pergi. Betul tak? Yang tu dia ada tambahan lagi lah, kota. Duit ada lebih dah duit ni, tapi tak ada panggilan lagi. Tak payah, tak berdosa lah. Faham tak tu? Baru kita duit banyak, pergi package. Berapa package? 250,000. Ada, ingat tak ada? Dan kawan saya pernah pergi package tu. Bukan kawan saya pergi, kawan saya jaga package tu. Dia tak pergi. Dia memang dah pergi dah. Cuma dia jaga orang yang package 250,000. Dan dia cerita kat saya, salah seorang yang dia jaga tu menteri. Saya tak mahu abangkan nama apa, tapi saya kenal lah menteri tu. Dia ni sampai lah tak pakai tudung. Menteri ni, dia dah pergi package 250,000. Pergi sana pakai tudung lah, tapi balik tak pakai tudung lah. Dia jaga menteri tu. Makan semua dia jaga. Tapi dia kata, ustaz, balik tak pakai tudung lah. Ni Haji Malboro. Tak sungguh lah. Kalau dia ubah haji, orang yang pergi haji dapat Haji Malboro, dia berlaku perubahan lah. Walaupun tak drastik, dia sikit-sikit perubahan berlaku. Tapi takut haji dia tak makbul lah. Sebab dia masih mendedah orang. Betul tak? Benda basic je kan. Dedah orang mana boleh. Kan hang pergi haji, pasal apa masa haji hang boleh pakai tudung? Masa balik hang tak boleh pakai. Takut rugi duit 250,000. Baik bagi kat surau ni muslimat beli kitab. Tak sungguh. Betul tak? Tu kita pergi haji, kita nak apa? Nak haji mabrur. Kalau setakat nak tete haji, pi main dam haji tu. Tahu orang duk main dam haji tu? Apa main dam tu? Naik haji ya. Ni kita nak tete haji yang sebenar tu. Dia haji mabrur ni macam bayi yang baru dilahirkan. Sebagian ulama sebut kita dapat haji mabrur macam kita baru beranak, mak kita baru lahir kita. Dosa tak ada. Tu haji mabrur. Wah, tapi kena jagalah. Benda wajib haji, fardu haji kena jaga belaka. Cuma nak tahu haji kita diterima, salah satu dia perubahan lah. Kita tak duduklah dalam benda dosa yang kita duk buat dah. Ada ke? Wallahualam. Bukan berhenti lagi, ada lagi. Cuma nak cerita ni. Dia kata berhenti dah ustaz ni. Tu nak abang lah. Ingat molek tu. Ni kawan saya cerita 250,000. Saya kata awak mahal sangat. Semua ada, semua ada. Semua package cukup kecuali basuh berak sendiri. Dia habaq saya kawan saya tu. Basuh berak basuh sendirilah. Yang lain semua orang buat, buka pintu semua orang. Dia tak kena buat apa.
Oh, cerita dia hebat package tu. 250,000. Kita ni jangan kata 250,000, nak pi package hak 20,000 pun termengak-mengak lah. Kan? Tak tahu lah. Ni rezeki masing-masing lah. Kalau ada kemampuan macam tu, dia tak pergi, dosa. Dia ada kota, dia dapat duit, dia ada lebih, wajib. Dia wajib pergi. Pasal benda ni benda fardu ain. Kemudian ibadah ini wajib ke atas setiap mukallaf dan tidak memadai dengan hanya didirikan oleh sebahagian mukallaf tanpa sebahagian yang lain. Contoh mudah. Ni hak mai mengaji ni. Hak mai mengaji ni, dia melucutkan hukum fardu tu atas diri dia saja. Macam perempuan mai ni lah. Perempuan lucutlah atas diri perempuan. Hak tak mai, dia tanggung lah. Faham tak tu? Itu panggil fardu ain. Kalau fardu kifayah, kita mai ni kita melucutkan dosa orang lain. Dia tak mai pun tak apa. Kita ni tolong pelepah dosa dia. Tu fardu kifayah. Fardu ain tak? Setiap individu. Apa siapa hang tak mengaji? Dah hampir dah aku tak pergi. Kalau fardu kifayah, okey lah. Kalau fardu ain, mesti pergi. Nampak tak? Kena ingat molek. Bukan pi sini, pi lah mana pun. Jangan masih ikutlah pergi mengaji. Janji ada. Itu dipanggil fardu ain. Yang pertama, itu istilah fiqh. Fardu, wajib, fardu ain. 3 dah kan? Kemudian yang keempat dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ialah sesuatu tuntutan ke atas sekumpulan orang Islam. Sekumpulan orang Islam ni dituntut. Bukan ke atas setiap individu. Satu kumpulan ni siapa buat pun okey. Bukan tiap-tiap orang. Itu dipanggil fardu kifayah. Dengan kata lain, apabila sebahagian mereka itu orang Islam melakukan tuntutan tersebut sehingga terlaksana, maka ia memadai dan dosa orang-orang lain yang tidak melakukannya akan gugur. Sebab tu kalau kita pergi belajar ilmu fardu kifayah, orang yang tak mai belajar tu, dia kena ucap terima kasih kat kita. Sebab kita melucutkan dosa dia. Faham tak tu? Tu kita tak boleh pergi mengaji ilmu fardu kifayah. Kawan kita pergi, kita kata terima kasihlah hang pergi. Pasal hang telah melucutkan dosa aku. Dia kata, minggu depan hang pergi pula. Hang tolong pelucut dosa aku pula. Pasal apa? Aku tak mau pergi dah. Tapi nak cerita, memang lucut. Sebab orang lain tolong buat. Jadi kita kena hargailah orang yang melucutkan dosa itu. Betul tak? Bila dia balik mengaji tu, panggil dia, jamu makan, belanja makan. Dia kata, pasal apa belanja ni? Pasal hang melucutkan dosa aku. Dia kata, bulan depan aku pergi lagi, hang jangan pergi. Dia nak suruh belanja lagi. Naya. Tapi nak cerita, gugur lah dosa dia. Dia. Tetapi semuanya dianggap derhaka dan berdosa sekiranya tidak ada seorang pun yang menunaikannya. Yang ni semua berdosa. Kalau satu taman tu ada 400 orang, 400 orang ni tak buat, semua tanggung dosa. Tu. Contohnya, menguruskan jenazah dan menyembahyangkan jenazah. Yang ni. Kapan mandi, tak ada siapa mandi jenazah. Tak ada siapa kapan, tak ada siapa bulu. Biarlah betul. Berdosa semua satu taman. Jaga tu. Jaga molek. Adalah menjadi kewajipan ke atas orang Islam menguruskan jenazah dengan memandikan, mengkafan, menyembahyang dan mengkebumikannya. Ini benda yang wajib dibuat oleh orang yang hidup. Dia kena mandi mayat tu, kemudian kapankan mayat tu, kemudian semayangkan mayat tu, kemudian tanam mayat tu. Mesti kena buat. Tapi kalau kata semua orang 400 orang ni, 2 orang api buat benda tu, 4 benda tu dibuat oleh 2 orang, melucutkan dosa 388 orang. Nampak tak? Yang ni kena bagi sedekah kat dia banyak. Pasal apa? Pasal dia melucutkan dosa. Tu kadang-kadang fardu kifayah ni penting, mesti ada orang buat. Lebih fardu ain ni tak kira lah, yang ni lagi lah. Okey, habis mencapai maksudnya, dia kata mengkafan, menyembahyang dan mengkebumikan. Kewajipan ini akan tertunai, yakni mencapai maksudnya apabila sebahagian
orang Islam melakukannya. Sekiranya tidak ada seorang pun yang menguruskannya, maka semua orang Islam berdosa kerana mereka meninggalkan fardu kifayah yang diwajibkan ke atas orang Islam secara berkumpulan. Itu kita buat contoh dulu. Kita duduk dalam ni surau ni, dewan ni. Tiba-tiba ada kawan kita, dia mai, dia buka pintu, dia kata Assalamualaikum. Jadi kita adalah belakang tu jawab Waalaikumsalam. Orang lain tak jawab, lucut, dosa tu. Sebab kumpulan ramai ni beri salam wajib, sunat, jawab salam wajib. Wajib aini, wajib kifayah, ataupun fardu ain, ataupun fardu kifayah. Kita duduk seorang dalam dewan ni, sekumpulan orang ramai ni nak masuk dewan, mereka beri salam. Jadi wajib aini ataupun fardu ain kita jawab. Sebab kita seorang. Ramai macam ni, orang masuk seorang, dia beri salam, orang belakang dia jawab, kita depan tak jawab. Lucut dosa kita. Pasal dia fardu kifayah ataupun wajib kifayah. Boleh faham tak? Habis, selesai. Kan? Mudah. Kan? Sikit lagi. Kita ada lebih kurang 6 minit lagi. Kan? 10 suku lah. 11 suku tak penting. Kalau kita mula tadi 10 suku kan. Jadi 11 suku. Nak bantai 12 suku, jam lah. Tak lah. Kita ambil 11 suku. Okey, sikit ni. Kemudian yang kelima dipanggil rukun. Biasa kita dengar rukun semayang, rukun wuduk ataupun fardu wuduk kan. Jadi rukun ialah perkara yang wajib kita lakukan dan ia adalah satu juzuk daripada hakikat sesuatu perbuatan seperti membaca Fatihah, rakaat ataupun rukuk, sujud dalam sembahyang. Perkara-perkara ini dinamakan sebagai rukun. Jadi bahasa mudah dia, rukun ialah diri benda yang kita buat lah. Contoh kita nak semayang. Jadi bila nak semayang, kita kena buat rukun semayang. Okay. Rukun semayang tu apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah tu diri semayang ataupun hakikat semayang. Berdiri betul, rukun tak? Rukun. Diri semayang, hakikat semayang. Apa lagi? Rokok tu rukun kan? Rukun. Diri sembahyang. Makna dia nak nama sembahyang mesti ada semua benda tu. Itu panggil juzuk. Rukun itu ialah juzuk benda yang kita buat. Sebab tu bila nak sembahyang kita takbir kan? Allah, kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Jadi takbiratul ihram tu juzuk sembahyang. Kalau tak ada takbir, tak jadi sembahyang tu. Walaupun hang baca Fatihah 17 kali. Walaupun hang baca surah Baqarah, tak jadi. Sebab rukun tak cukup. Faham tak? Tu rukun penting. Sebab tu bila kita nak sembahyang, kita duduk berdiri kan. Kita berdiri, ada orang dia panggil apa? Dia sebut kan, usalli fardhu maghribi. Dia berlafaz. Kan? Dia kata apa? Sahaja aku sembahyang. Dia tak takbir lagi kan? Dia cuma duk sebut tu. Usalli fardhu maghribi ataupun usalli fardhu zuhri. Kan? Dia duk sebut tu. Sebut tu orang tak panggil niat kan? Orang panggil lafaz niat. Okey, cuma saya nak tanya, masa kita kata usalli fardhu zuhri, terjemah usalli tu makna apa? Usalli, terjemah dia apa? Sahaja aku solat. Tak apalah solat bahasa Ipoh kan. Sahaja aku semayang. Betul tak? Usolli tu makna sahaja aku semayang. Sahaja dia tak ada. Dia kalau usolli aku semayang je. Sahaja tu ambil di mana? Pandai sahaja. Ambil di mana sahaja tu? Dia buat sahaja aku semayang, sahaja aku semayang. Ambil di mana sahaja tu? Usolli kalau terjemah aku sembahyang. Usolli aku sembahyang. Ni sahaja aku sembahyang. Ambil mana sahaja tu? Ambil kat sekolah. Ambil dalam buku. Ambil dalam buku dia kena reti tau. Ni duk main sebut je tak tahu apa. Sahaja tu makna apa? Niat. Makna sahaja tu.
Okey. Kalau saja, Tok Sadok kata saja. Boleh buat itu? Usolli tu, kita jangan terjemah sahaja. Kita kata saja. Sah tak memang? Tak sah pula dah. Tadi kata usolli tu makna sahaja. Lafaz tak apa. Okey tak, sahaja tu makna apa? Sahaja tu. Faham tak makna sahaja? Ni pandai sebut je tak faham. Tak tahu Sahaja tu makna dia kita buat ni bukan dipaksa. Kita buat bukan lupa. Itu saja. Faham tak tu? Jadi kalau kita tak sebut sahaja tu sah tak? Sah. Tapi kenapa nak sebut sahaja? Nak bagi kita faham, kita semayang ni bukan terlupa. Kita semayang ni bukan dipaksa. Memang nak buat. Itu sahaja. Faham tak tu? Baru reti saja. Apa? Boleh faham Okey. Sahaja aku sembahyang. Sebab tu setengah tempat dia tak sebut sahaja. Dia akan guna ni sekeleng. Biasa dengar? Nampak? Itulah orang suruh duduk Jerman. Itu bahasa Jerman. Sekeleng ni makna aku memang nak buat. Sekeleng tau. Macam kita kata sengaja. Sengaja tu memang nak buat lah. Memang aku nak buat. Tu kata sekeleng kalau tempat saya. Jadi ada apa? Sekeleng aku sembahyang. Memang betul. Salah tu. Habis sahaja aku sembahyang. Sama ya. Jadi faham tak mana sekeleng? Faham tak mana sahaja tu? Makna kita buat bukan terlupa, kita buat bukan terpaksa. Memang kita nak buat. Tu dia panggil sahaja. Tu dia panggil kosak. Tahu kosak? Kosak tu lah, sahaja tu lah. Bahasa Arab dipanggil kosak. Okey. Lepas tu pula sahaja aku sembahyang. Betul? Makna aku memang nak sembahyang. Sembahyang tu apa? Solat. Sembahyang. Sembahyang tu apa? Sembahyang tu rukun-rukun pula. Tu bila kata sahaja aku sembahyang, mana sahaja aku berdiri betul. Sahaja aku niat. Sahaja aku takbiratul ihram. Tapi kita tak sebutlah satu-satu. Kita kata sahaja aku sembahyang, mana sahaja aku buat rukun sembahyang lah. Faham tak? Rukun tu 13 lah. Itulah makna sembahyang. Segala rukun 13. Boleh faham? Jadi kita nak sebut sahaja aku sembahyang, kita pendekkan. Takkan kita kata sahaja aku berdiri betul, sahaja aku takbiratul ihram, sahaja aku niat, sahaja aku rokok. Tengok-tengok Tok Imam beri salam. Kita baru duduk antara dua sujud. Tok Imam assalamualaikum. Tu dia tak masuk lagi. Jadi kita pendekkan sahaja aku sembahyang. Bila kita sebut sembahyang tu, kita bayang rukun 13 saja. Faham tu? Jadi rukun 13 tu juzuk sembahyang. Diri sembahyang, hakikat sembahyang tu. Boleh faham tak? Sebab tu bila kata dia sembahyang tak? Dia tak sembahyang. Pasal apa? Pasal rukun juzuk tu dia tak buat. Jadi kita boleh hukum dia tak sembahyang. Pasal dia meninggalkan salah satu daripada rukun 13. Yang mana dia tinggal? Dia takbiratul ihram tak bunyi. Tak sah sembahyang. Angkat tangannya. Ramai tak sembahyang tu? Berani nak pergi kata dia? Sembahyang tak sah. Berani tak? Tak berani pasal tak mengaji. Kalau dah mengaji, kenapa? Takbiratul ihram tu rukun. Bukan angkat tangan. Allahu Akbar. Rukun. Syarat nak sah takbir tu mesti telinga kita dengar. Kalau dia angkat macam ni, tak sah. Pasal apa? Tak dengar. Dia mulut tak gerak tau. Kalau mulut gerak, mungkin dia dengar. Ni mulut dia pun keras. Tak sah. Memang tak sah tu. Dia pun kata kita pandai-pandai kata sembahyang saya tak sah pula. Awak siapa? Dia bukan siapa. Dia makna rukun. Tu cerita rukun tu. Kalau bab bacaan, rukun bacaan dalam sembahyang, wajib telinga kita dengar. Itu syarat nak bagi sah rukun bacaan. Dalam sembahyang ni dia ada rukun bacaan. Fatihah, takbiratul ihram, tahiyyahul akhir.
Semua tu rukun tu. Selawat dalam tasyahud akhir, rukun tu. Beri salam tu rukun. Bila rukun, mesti kena dengar. Berapa ramai orang sembahyang, dia tak dengar rukun tu. Nak kata pekak badak, tak. Kalau dia pekak, dia memang tak dengar. Baca lagu mana pun dia tak dengar. Tapi dia kena buat mulut bergerak tu. Walaupun telinga dia pekak badak. Tak, ni betul ni abang. Tu rukun, beza dia. Jadi sekarang ni, rukun semayang tu diri, juzuk, hakikat semayang. Tak buat benda ni, tak jadi semayang. Boleh faham? Kena jaga tu. Tu kena reti. Baca Fatihah tak bunyi. Takbir tak bunyi. Telekong Siti Khadijah. Buat malu. Pakai, ambil tak payah pakai telekong. Pakai baju kelawar je. Semayang tak sah. Tak, ni cerita betul ni. Jadi hak mengaji ni nak reti. Cuma nak tegak tu. Kita pandai-pandai lah berhemah lah. Kita kata ni, makcik, saya dulu macam makcik juga. Jahil murakah. Memang dia tak pakai sama nama cakap tu. Mu kena habak gini. Makcik, saya duk mengaji ni, dulu saya pernah semayang macam makcik ni, takbir tak bunyi apa. Ustaz tu kata tak sah. Makcik kita panggil ustaz tu mai. Sudah. Naya ustaz tu. Tapi kena pandai lah nak tegak lagu mana, kena pandai. Sebab kita kesian kat dia, semayang dia tak sah. Sebab dia takbir tak bunyi. Baca Fatihah tak bunyi. Ramai. Jangan. Lepas tu hak jenis beri salam, dia cuma kalih muka. Ada tak? Berlungguk. Berlungguk-lungguk tau. Jenis ni. Lepas tu Sengih apa tu? Sengih bukan wajib. Wajib Assalamualaikum. Beri kalih muka tu bukan wajib, sunat je. Rukun dia beri salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu wajib. Rukun. Tu panggil rukun. Diri, hakikat, juzuk semayang. Kena faham tu? Tu dipanggil rukun semayang. Nampak tak? Tu orang tanya esok, rukun tu apa? Rukun itu ialah juzuk semayang ataupun hakikat semayang. Tu. Makna dia hakikat sesuatu perbuatan seperti membaca Fatihah. Rukun lah. Ataupun rukuk. Kita rokok tu rukun. Dipanggil rukun perbuatan. Iktidal rukun perbuatan. Sujud rukun perbuatan. Duduk antara dua sujud rukun perbuatan. Bukan perkataan. Dia ada rukun perkataan, dia ada rukun perbuatan. Perkara-perkara ini dinamakan sebagai rukun. Kena mengajilah. Semayang ada 13 rukun. Jadi kena tahu 13 rukun tu supaya semayang kita sah. Faham? Cuma sekarang ni kita baru tahu 2 contoh. Ada lagi 11. Tapi dalam proses belajar. Semayang kita tak reti pun sah. Sebab kita dalam proses belajar. Boleh faham? Tak belajar kena kodoh. Pasal dia cuai yang ni. Habis. Dan kita telajak lebih kurang 4 minit, 5 minit saja. Jadi kita pun berhentilah tentu. Yang keenam, syarat. Apa dia syarat? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala nabtarifin warzuqna ya rabbi faman nabiyyin wal mursalin wa alham. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.